jamu'un wa bahimatun sa'batun syakisah la tanqadu lil lijami. Fa in qulta, maka jika engkau berkata, kata musannif, ai fi suali, pada menanyo akan daku. Jadi engkau kata tu pada nak tanya aku lah, musannif katanya. Kata kan maqulul qawli bagi qulta, maqulul qawli. Inna hazihi, sesungguh bahasa ini ni. Ini gapo dia? An-nafsa ni. Inna hazihi, sesungguh bahasa ini ni, ai hazihin nafsa, ini nafsu ni, dabbatun khaba'inna. Dabbatun ialah satu binatang. Nak yak kata nafsu ni dikatakan satu binatang. Jamuhun, yakni binatang yang tidak mengikut dan pula tidak turut lah ia akan talikai. Tu makna kata gapo dabbatun ai bimanzilatiha, yakni pada menepati serupa dengan satu binatang. Jadi nafsu ya Allah Ta'ala jadi duduk dalam tu gawak, di celah-celah tulang rusuk di dalam diri kita ni, dia saat ni tu dabbatun ialah satu binatang ai bimanzilatiha, ditepati ataupun diserupai akan dia, akan hazin nafsu tu serupa binatang. Makna ditepati, diserupakan dia, seolah-olahnya serupa binatang. Pada pihaknya, yakni boleh kita mengkenderakan. Binatang kuda boleh kita naikkan dia. Binatang unta boleh kita naikkan akan dia, boleh kita mengkenderakan dia. Maka supaya nafsu ni seolah tak kita duk naik dia. Kita duk pergi situ, kita pergi sini, kita naik saat ni tu untuk tu dan untuk ni, untuk pergi semaya, untuk makan masalah ni, kita duk naik dia. Binatang mana? Jamuhun, yang tiada mengikut lah ia akan talikan dia. Itu semana jamuhun dalil. Apa mana jamuhun? Ai ghairu munqadatin liraqibiha, tiada turutlah ia nafsu ni, ia binatang ni, liraqibiha, bagi orang yang duk menunggang dan duk mengkendera akan dia akan nafsu. Ia tak turut tuai ia degil, ia kerah perut. Tuai ia nak pergi kok ni, ia nak pergi kok ni. Supaya kita heret kambing, kita nak heret mari, ia duk cain gawak, duk gara, duk jain kaki dia tok segi, duk heret gitu dah. Supaya binatang kambing, kalau kita nak heret main kok ni, ia tok segi, ia kok tu. Kita nak heret pergi kok ni, ia nak heret pergi kok tu dah. Makna kata ia tak turut tuai hak nak kendera dia. Supaya tahu kuda lah. Kita nak pergi kok ni, kuda kita baru latih. Kita nak hadap kok ni, dia nak motai kok ni. Kita nak hadap depan, dia nak tunur ke belakang. Makna kata nafsu kita ni satu binatang yang tidak mengikut lah ia, tidak turut akan orang yang menunggang dan orang yang mengkendera akan dia, akan hazin nafsu. Lagi pula binatang mana lagi? Wabahimatun. Itu atas pada dabatun. Jadi salah takdir kalanya, inna hazihi, sesungguh bahasa ini hazan nafsan ini, bahimatun, ialah satu ekor binatang juga. Binatang mana? Sa'batun, yang payah lah ia. Binatang yang payah, yang susah. Payah gapo dia? Sa'batun, yang payah lah ia. Syakisatun, ai sayyiatul khuluqi dalam. Nak kata nafsu kita ni satu binatang yang syakisah, sa'batun syakisah. Apa binatang? Yang payah, yang degil, yang kerah perut. Menepati supaya binatang yang kerah, yang payah, yang degil. Lagi pula dia tu syakisah. Apa? Sayyiatul khuluqi, yang huduh dan jahatlah oleh pai perangai dia. Jahat pai perangai dia tu huduh sangat. Supaya budak perangai huduh, kita nak pergi kok ni, ya kok ni. Kita nak pergi makan, ya lepar. Kita nak suap air, ya cuah air. Nak ya tak perangai huduh. Maka nafsu kita ni seolah katanya satu ekor binatang yang susah kita nak mengawali dan pula yang jahatlah oleh pai perangai dia. Lagi pulaknya sa'batun syakisah mana? Orang panggil la tanqadu tu, orang panggil jumlah sebagai nak tafsir. Itu la tanqadu ai hazil jumlah mufassiratun liqauli syakisah. Apa maknanya sa'batun syakisah? La tanqadu,
yang tiada turuk lah ia bahimah. Ia tak turuk, ia tak ikut lilijami bagi talikai. Ia tak turuk talikai. Kita heret kok ning, ia nak teh kok ning. Kita nak heret kok ning, ia teh kok ning. Maknanya ia tak turuk, ia degil, ia kerah perut, ia degil payahnya, pai perangai, ia huduhnya. Dan sebab anak kita perangai huduh kita nak pergi makan, ia curah. Kita suruh pergi situ sini, ya pa'ilah tulanilah. Nah, jadi susah yang kita nak piping dia. Ya susah yang kita nak ajar dia. Supaya juga nafsu kita. Satu nafsu ni seolah ditepati, disuruh seekor binatang yang payah kita nak ajar. Yang huduh pa'i perangai, yang tak turut tali kain hak kita nak heret dia tu. Nah, dah. Lepas tu kata musannif lagi. Famal hilatu fiha. Maka apakah, yani maka bermula apakah. Jadi ma tu kita ayat dah, ma tu ma istifham, tapi i'rab ya khabar muqaddar. Al hilatu li belakang tu mubtada muakhar tu. Fama maka apakah al hilatu, nak hello, nak cari jalan, fiha padanya, pada hazin nafsi. Kita nak cari jalan lagu mana, kita nak pisah ya lagu mana. Hatta tumakkinana minha, hingga memungkinlah ia memungkinlah ia mendapat ia hazin nafsu hana akan kami minha, hingga mendapatlah oleh engkau kata hatta tumakkinana, hingga termungkinlah ia gapo dalil aitil kal hilatu, oleh dimakan itu helah. Nak buat lagu mana termungkin helah, nak pisah jalan, nak wiya turut akan kita minha daripada hazin nafsi. Lagu mana ya kita nak cari jalan, nak pisah, nak wiya turut kita tu nak buat lagu mana? Kata musannif. Fa'lam ay fa aqulu laka fil jawabi. Tengok. Maka aku nak katalah bagi engkau pada menjawab, jawab in qulta. Kata ana annaka akan sesungguh bahawa engkau tu ya ayyuhar rajul, ayat ni seorang yang bersungguh-sungguh pada ibadat, fiha padanya, pada hazin nafsi. Engkau tu padanya, pada ini nafsu ni sadiqun, membenar oleh engkau. Engkau tu benarlah. Dah benar kata nafsu ni satu binatang ataupun disuruh binatang yang payah kita nak mengawali, yang susah kita nak kontrol dia, yang susah kita nak ajar dia. Maka engkau tu benarlah pada ini nafsu. Wal hilatu tazliluha, dan bermula jalan nak helah. Jalan kita nak pisah, kita nak helah dia, nak pisah dia, nak wiya turutkan kita orang menunggal ni, kita orang dok naik ya ni. Bermula helah tazliluha, ialah nak mempecah akan dia, akan nafsu. Kita nak pecah nafsu. Kita nak memperhina akan nafsu. Nak buat lagu mana? Hatta tanqada lil lijami, hingga turuklah ia hazin nafsu, hingga ia turuk lil lijam, bagi talikan hak kita nak kontrol dia, talikan hak kita nak heret dia, kita nak mengawal, kita nak pergi kok ni, nak pergi kok ni, ataupun kita nak gilik kiri, nak gilik kiri, ataupun nak pergi depan. Lepas tu cara kita nak memecah nafsu, kita nak perenyik dia, kita nak pina dia, nak wiya turut talikan hak kita duk ngawali, ataupun kita duk gegar, duk saitarah dia, duk menguasai dia, menggagat, nak wiya turut talikan ni. Nak bagaimana tengok. Qala ulama'una radhiyallahu anhum, telah berkatalah oleh ulama-una, yakni murad ulama-una ini as-sufiyatu gitu. Qala ulama-una, telah berkatalah oleh ulama kami, yakni ulama sufiyah, ulama sufi lah. Ya katanya weh. Ulama sufi katanya, ya katanya radhiyallahu anhum, innama yuzallilun nafsa wa yaksiru hawaha salasatu asya'ah. Baca itu tu. Ulama tasawuf kata kena cara kita nak pisah, lepas tu kita nak memecahkan diri nafsu, kita nak wihinakan dia, lepas tu kita nak wiya turutkan talikan hak kita nak kontrol dia.
Hak kita nak mengkendera dia, yang kita nak naik dia untuk ibadat. Misalnya kita nak naik dia tu untuk nak pergi semaya. Misalnya nak usalli fardal isya, nak uya turut kita. Katapun kalau kita nak zikir, nak uya turut cara zikir, tak usah jadi ganggu kau lain. Maka ulama tasawuf kata, innama yuzallilun nafsa, sesungguh mempecah dan memperhina, mempeleceh akan ini nafsu, wa yaksiru hawaha, dan nak memecahlah ia akan hawanya, ere nafsu. Kita nak memecahkan ere dia ni, apa dia? Salah satu asya'a, ialah oleh 3 perkara. Ada 3 perkara cara kita nak pecah dia. Cara kita nak penyik dia, cara kita nak perhina dia, cara nak uya turut kita, tak ada 3 perkara. Mana tengok? Ni nafsu ya payah kita duk royak. Nah, ulama pun duk royak payah. Sebab dia duk le diri kita. Kita nak pecah tak boleh. Nak uai tak boleh supaya kita misal racun duk le darah kita tu. Nak pecah rada-rada, mati siapa tu deh. Nak uai racun nak tubik darah, proses. Payah. Supaya jadi tai dah. Orang jadi tai nak kecing tak boleh. Nak kecing tak boleh kat ni dia bekak habis perut, pun bekak tangan-tangan, pun bekak pipi, pun bekak. Kenapa? Kerana air tak tubik ah. Lepas tu air kecing ni apa dia? Air kecing ni satu orang panggil air hak cuma dah dalam tubuh kita. Dah, mana kata tubuh kita tight tubik dah. Sebab tu kecing tubik dia, tubik dengan lemak, tubik dengan lendir, tubik dengan apa tu, makna tu tubuh kita tak ada nak dah kepada air tu. Orang panggil tubuh kita main tongkan kepada air tu. Orang panggil air yang sudah punah dah. Tapi orang ni jadi tai. Mana kata tai dia geli, dia tak perah dah air tu. Orang panggil ingin untuk perah air tu, dia tak agak. Orang panggil getah, dia tak agak. Apabila getah tak agak, nak kecing tak boleh. Apabila nak kecing tak boleh, sebab tu orang jadi nyakit tai, nyakit geli, dia bekak habis. Muka-muka bekak, pok ni bekak. Kita tengok supaya mula mabah mak ramli katong dulu kan. Mula babah mak ramli katong tu, jadi nyakit wah pinggir, nyakit tai. Ada sini besi dah sini. Tempat orang panggil seminggu 3 kali, dia kena pergi hanjai, kena pergi fok darah. Kerana puan fak darah dalam seminggu tu dia nak kecing tak boleh. Apabila nak kecing tak boleh, air hak tubuh tak perlu tu, dia nak tubik tak boleh. Dia apabila nak tubik tak boleh kita makan ni, dia bekak. Apabila bekak nak pergi hospital, nak pergi mau hajai tu mai tali royak bos sini, kena proses dalam 4 jam. Proses dalam 4 jam tu bah, wak tubikkan benda-benda hak cuma le diri tu, tak usah bercampur dengan darah. Supaya ni nafsu kita dia bercampur dengan urat darah kita, tu jadi ditulis rusuk kita. Kita nak pecah ya tak boleh. Tak boleh pecah dah kan. Payah. Apa tu nak buat kerana kita nak beranak dia, nak pecah dia, tengok. Ahaduha, bermula salah satunya. Domir tak molek. Ai salasati asya'a. Salah satu daripada 3 perkara weh. Salah satu daripada 3 perkara cara kita nak mengawali dia. Man usyahawati. Baca syahawati dengan patah ha tu. Man usyahawati, yakni kita menegah akan segala keinginan. Asyahwat jamu muannah tu. Pertama sekali kita menegah dan kita menehani akan segala keinginan. Kalau dia ingin nak makan banyak, kita tolak ya. Dia nak makan, misalnya dia biasa makan 3 pinggir, kita makan hari ni sepinggir. Misalnya kita biasa duk tidur 3 jam, hari ni kita tidur sejam. Deh. Misalnya kita hari-hari kita duk relax 3-4 jam, hari ni kita relax sejam. Kita kerak. Apa keinginan dia tu, kita kerak. Kita menyalahi. Kita witasir, orang panggil tak turut dengan apa keinginan nafsu kita. Ni cara-cara kita nak pecah dia, cara-cara kita nak peleceh dia, cara-cara kita nak uya turutkan tali-tali kain ataupun orang panggil benda yang kita duk mengawali dia. Dah. Kita kena kerak segala keinginan. Sebab tu pihak puasa dia tak agak. Deh. Bila tak agak tubuh kita rengih, nak buat amal biadat pun rengih. Sebab apa kita kerak habis tu. Tuhan suruh kerak, makan tengah hari pun suruh kerak, minum tengah hari pun kerak, makan tu makan ni pun kerak habis. Apabila kerak habis tu, dia tak ada mikir dah makan tu, dia bolehlah nak buat ibadat, nak semaya pun itu. Sebab dalam puasa sehari dikerakkan, ditegahkan, ditahan segala keinginan nafsu. Sebab tu dalam puasa kita buat amal ibadat sedar. Sebab tak ada gaduh dengan makan, dengan buku minum, buku tu, buku ni tak ada. Maka apabila tak bergaduh dengan buku keinginan nafsu, sebab tu kita boleh baca Quran pun sepenuh, boleh semaya pun sepenuh. Maknanya turut kita sebab kita kerak segala keinginan. Fa inna dabbatal harudah, kerana sesungguh bosa binatang. Binatang ni siapa dia? Yakni nafsu kita tu lah.
Al-haruna, yang tiada turuk dan tiada ikut sana. Hak pasal payah turuk orang menunggal. Yang payah turuk orang duk naik dia ni. Yang payah turuk yang orang yang duk gamar mengkendera dia ni. Kemudian binatang hak yang tak turuk, yang tak ikut bagi tuai hak duk kendera dia ni. Talinu. Lemuk ia ada batul harun. Ya lemuk ni, ya lemuk dia. Rendah diri dia. Binatang apabila kita gawa, mula tu kerah. Kita buat koning, ya koning. Supaya kuda. Kita nak pergi koning, ya tay koning. Kita nak pergi depan, ya tunuh tu kuku-kuku. Jadi payah. Lepas tu cara kita nak ya turut kita, turut talikan ni. Maka kita tehek. Segala keinginan. Kita gawa. Kita gapo dia, kita tehek dia. Ataupun kita dera dia. Dera, kita tak boleh makan dia. Ya nak makan, kita tak makan. Ya nak tidur, kita tak tidur. Ya nak waktu, kita tak buat. Ya nak relax, kita tak relax. Apabila kita mengerasi dia, kita bertahan segala keinginan, binatang tak turut ni. Talinu. Jadi lemah lembut, ya. Lemah lembut. Izanu kisah. Apabila dikurang akan dia. Apabila kita kurang. Apabila kita saat ni tu mencedera. Mengkurangkan. Min alafiha. Daripada upangnya, upang bagi adab. Alaf tu makna upang binatang. Apabila ia tak si turut kita, macam kuda ataupun macam unta, apabila kita nak naik dia, ia jadi keras perut, ia degil, tak si turut talikan hak kita nak, maka kita dera dia. Kita paksa dia, kita tahankan segala keinginan dia, maka ketika ni ia jadi terung. Jadi lembut tu, tak jadi degil, tak jadi keras. Apabila kita mengurangkan daripada upai dia dan makan ni dia. Ya diterung sih. Tengok sepuluh Tuhan tanya kan. Tak ya dalam neraka 1000 tahun. Belum mari Tuhan nak pasal dalam tu ada. Nama ibuh lah diri kita masing-masing. Tuhan tanya dah. Alastu bi rabbiki. Hei nafsu. Ya nafsu. Alastu bi rabbiki. Adakah ku ni Tuhanmu? La. Tak pula 1000 tahun dalam dengan kau. Alastu bi rabbiki, ada aku ni Tuhan kau? La. Noyak kata ya degil. Setara Allah menjadi dia, dia tak mengaku gitu jadi dia. Akhir-akhir Tuhan awaklah mana? Nawi nafsu ni tunduk kata Tuhan ni Tuhan dia. Tuhan tak di dalam dengan kau, serta Tuhan perak dia tak wi makan, tak wi minum. Apabila Tuhan perak dia tak wi makan, tak wi minum, tahan segala keinginan-keinginannya. Apabila duduk dalam dengan kau Tuhan perak, tak wi makan, tak wi apa, Tuhan tanya semula, alastu bi rabbiki? Baru dia kata, ya, boh, bala, boh kan engkau ni, anta rabbuki, anta rabbi, bermula engkau ya Allah Tuhanku. Sebab itulah di dalam Islam, apa? Ditutup kita, dipaksa kita, ditekankan kita oleh syarak, suruh kita puasa. Sebab tu fuah-fuah nafsu kuat-kuat sangat kan. Paksa ke apa? Syarat paksa untuk nak pecah nafsu dia, yakni untuk nak kurang nafsu dia, yakni syarat suruh kita puasa. Supaya orang ni dia nak bining. Lepas tu dia nak bining duit tak ada. Nak belanja tak ada duit. Kerja pun tak cukup lagi. Misal nak bini 100-200 ribu duit tak ada. Lepas tu nak buat lagu nafsu duk nak ni. Nafsu duk kuat ni. Sebab tu syarat kata bagi seorang apabila nak kahwin, dia saat ni tak ada duit untuk nak belanja, maka syarat tekan di atas dia kena banyakkan puasa. Untuk apa? Untuk nak kurang nafsu, untuk nak perenyek nafsu, dia kena puasa. Sebab dengan puasa ni, dia boleh mengawali nafsu, dia boleh gapa tekan nafsu, turut dengan apa kehendak bagi tuannya. Wasani, dan yang kedua, yakni aywasyai'u tsani, waidah. Dan bermula sesuatu yang kedua, hamlu athqali. Tu yakni menanggung ataupun memuat. Gitu. Hamlu, menanggung oleh engkau dan memuat oleh engkau. Athqalil ibadati, akan segala keberatan al-ibadati, bagi segala ibadat-ibadat. Jadi idafah hamlu kepada athqali tulis. Dikatakan min idafatil masdar ilal maf'uli. Wa itu. Idafah hamlu kepada athqali, tulis situ hafal mana? Ai min idafatil masdar ilal maf'uli. Jadi seolah kita takdir kalanya hamlu athqali ai hamluka. Takdir itu.
Hamlu athqali ai hamluka, menanggung oleh engkau dan memuat oleh engkau, ya ayyuhar rajul, akan nafsu engkau akan muatkan dia, akan tanggungkan dia, athqali al-ibadati, akan segala keberatan-keberatan bagi segala ibadat-ibadat engkau yang engkau muat hamlu, takluk pada hamlu, memuat alaiha, ke atasnya, ke atas hazin nafsi. Jadi cara kita nak nafsu tu turut kita. Yang kedua, kita muat segala keberatan ibadat supaya kereta nak ya saat ni tu orang panggil jadi biasa. Kereta hak pesing kita kata orang panggil kereta tak biasa muat setakat dah. Ataupun orang panggil berasak yang hitam yang berkeluh kereta ni kita tak biasa muat. Apabila muat saat ni tu dah bunyinya berbogik tak gerak. Tapi kereta hak demo biasa muat, demo biasa menanggungkan dia barang berat-berat, biasa. Kalau dah stang 100 piknas, pikul 2 pikul, biasa. Tapi kereta tak biasa muat ni, orang panggil apabila kita muat dia berat, maka dia saat ni tu orang panggil tak gerak lagi pula. Nah, injing tu bunyinya gasain. Nah, bunyi gasain injing ni. Ataupun berasa. Maka nafsu pun cara kita nak turutkan kita, maka kita kena muatkan segala ibadat-ibadat hak berat-berat pada ibadat. Mana qiyamul lail, dia tak sengaji, kita muat ngaji dia. Dia tak sengapa, kita hafalkan akan mata-mata. Dia tak baca Quran, kita muatkan baca Quran. Dia tak sembahyang sunat, kita sembahyang sunat. Dia tak zikir, kita zikir. Dia tak tasbih. Itu makna kita muatkan segala keberatan ibadat, baru dia tunduk kita. Fa innal himar, tengok yang bisa ni. Maka sesungguh bosa hemar. Tahu orang hemar? Yakni orang panggil hemar ni serupa binatang, serupa dengan kuda padi. Kalau dia mungkin dari Arab nampak dia tak besar sangat, serupa dengan kuda padi. Buat kita hemar ni mau kita tak ada, mau kita tak boleh tengok mau kita. Kena pergi dari Arab so ya. Tapi kalau kita nak banding kau mau kita ni, hemar ni serupa dengan kuda padi. Besar halus dia. Orang panggil dia saat ni tu halus pada kuda, tapi dia besar pada lembu. Dah. Hemar ni dah. Rupa ia saat itu ia besar pada lembu, ia kecil daripada kuda dan baran. Orang panggil serupa dengan kuda padi. Fa innal himar, kerana sesungguh bosa hemar, maka hemar ni iza zida, apabila ditambah akan dia. Zida tu fi'il bina majhul tu, zida pada zada yazidu zida. Iza zida, apabila ditambah, ditanggungkan, dimuatkan, ditambah fi hamlihi, pada memuat akan dia, akan al-himar. Kita tambah tertengah muat dia. Tengok kuda kan himar dah. Himar kita duduk negeri Arab ni, ya Arab banyak ke, ya buat apa kereta tayar. Dia buat kayu 4 segi, lepas tu dia pakai tayar 2 tip, lepas dia pakai kayu tok di atas himar. Nah, lepas tu tengah-tengah jalan, tengah hari pukul 11 kita duduk luar negeri ni, ya Arab tak dah atas tu, tengah masa, timun Cina, bawai putih, bawai tu, barang ni tu penuh. Tak kereta hemar tu. Dah pagi-pagi tengah hari tu kan, dia masuk ke kampung tu dah. Bandura. Dah, dia kata dia, basal. Dah, masuk ke tengah kampung. Lepas tu dia kata hemar, apabila kita tambah pada muaktai dia tu, wikau banyak. Tapi ma'an nuqsani, serta kita kurang min alafihi, daripada upangnya upah hemah. Kita tambah di segi mu'tai di atas dia, supaya nafsu kita tambah segi ibadat. Kita tambah di segi zikir. Kalau kita biasa zikir 100, kita zikir 300. Kalau kita biasa baca Quran SPP, siapa tengah jauh. Kalau kita main sunat, saat ni rakaat jadi 4, 10. Masalah. Kita tambah pada mu'tai serta kita kurang daripada makan ni dan pula upaya dia. Tadhallalah, terhino iyo al-himah. Hino. Gapa hino dia? Yakni lemuk ia. Dia jadi patah. Lagi pula wangqada, dan turuklah ia, dan ikutlah ia akan tuai dia. Jadi apabila tuai dia muak jadi berat, patuai dia kurang dari segi upaya dia, maka hemar ni akan turut tuai nak pergi mana ya kira tu.
Tuai nak pergi hilir, ya hadap hilir. Tuai nak hadap hulu, ya pergi hulu. Apabila tuai ya tambahkan masalah benda muatal di atas iman, serta kurangkan upah. Supaya nafsu kita kurang makan. Kurangkan nafsu. Kita kurang keinginan dia. Ya nak buat garak, nak tidur banyak, kita usah tidur. Ya nak makan banyak, kita usah makan banyak. Ya nak duk relax, kita usah duk relax. Kita muat ibadat, tambahkan sunat, tambahkan zikir, tambahkan mengaji, tambah mengapa. Lama-lama ya tunduk kita diri. Tu dia. Wathalithu, dan yang ketiga. Wasyai'u thalithu, dan bermula sesuatu yang tiga. Apa dia weh? Al-isti'anatu billahi azza wa jalla. Syarat yang tiga ni penting sekalinya. Yakni kita minta bantuan, minta pertolongan, minta isti'anah. Mana al-isti'anah? Menutupi pertolongan. Bos itu. Orang panggil sing dan ta li apa? Li talabi. Wadah. Sing dan ta pada isti'anah pelapanya ista'ana yasta'inu. Kalau kita ngaji lesarah, orang panggil sing dan ta li talabi. Tengok weh, jangan duk nera. Al-isti'anah tu menutupi pertolongan dan menutupi bantuan billahi azza wa jalla, dengan Allah azza wa jalla. Kita kena minta doa, ya Allah, mintalah mempelemuk nafsuku, ya Allah. Ya Allah, nafsuku hak wahai makan, minta kurang makan, ya Allah. Nafsuku hak berhari tidur, minta kurang tidur, ya Allah. Minta dia rajin pada ibadat. Sebab dia ni banding supaya seekor binatang, ya Allah. Minta mempelemuk dia, minta dia turut aku, ya Allah. Doa dengan Tuhan, minta ke Tuhan. Lagi pula wa tadarru'u ilaihi, atas pada al-isti'anah tu, atas pada al-isti'anah. Wa tadarru'u ilaihi, dan merendah diri ia seorang ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Merendah diri kepadanya, kepada Allah. Lagu mana kita minta tolong dengan Allah, lepas tu rendah diri dengan Allah. Ya Allah, rendah diri ni rendah diri. Minta doa dengan Tuhan. Ya Allah, mintalah mu palinglah nafsu ku hak jahat ni, ya Allah. Hak wahai makan, wahai tidur, malah mengaji ni, ya Allah. Minta mu tolonglah aku, ya Allah. Ubahlah dia kepada molek, biar rajin ngaji, ya Allah, nafsu ku ni. Minta serta rendah diri kepada Allah. Tadarruk. Makna kan taswir bi ayyu'inaka. Apa makna isti'anah? Ay wa tilka al-isti'anatu wa tadarru'u musawwaratun bi ayyu'inaka. Tu buat situ. Orang panggil ba tika ni ba li taswir. Tanah situ. Ba pada kata bi ayyu'inaka tu orang panggil al-ba'u li taswir. Ba nak buat rupa masalah. Tulis molek. Ay wa tilka al-isti'anatu wa tadarru'u ilaih. Bermula dimakan itu isti'anah, minta tolong dengan Allah Ta'ala. Sana itu afnan. Lagi pula merendah diri. Musawwaratun, dibuat rupa akan dia, dibuat gambarkan akan dia. Bi ayyu'inaka, dengan bahasa menolongi ia Allah. Bahasa Allah Ta'ala menolongi akan dikau daripada nafsu engkau tak reti, nafsu engkau hak degi, yang dibanding supaya dengan hema ataupun dibandingkan supaya dengan binatang. Minta Tuhan tolong, minta dia sana tu lembut, minta dia tu patah, minta dia dengarkan akan daku, ya Allah. Minta tolong dengan Tuhan, minta Tuhan tolong. Wa illa, dan jika tidak. Apa makna wa illa widalal? Wa illa, dan jika tidak dalal. Ai wa illam tatlub al-i'anata billah wa tadarru'u ilaih. Tengok. Dalal. Ya sa'in la. Wa illa ay illam tatlubil i'anata. Jika engkau tidak tutup akan pertolongan daripada Allah. Illam tatlubil i'anata billah. Jika engkau tidak tutup pertolongan dengan Allah, wa tadarru'u ilaih, fala makhlasa. Jawab in dalal la tu. Asal in la. Apabila engkau tidak menutup pertolongan dan bantuan pada Allah dan tidak minta apa tadarruk dengan Allah, mengenal dengan Allah, fala makhlasa. Apa fala makhlasa? Ai la khulusa. La khulusa, tidak jenis kelepasan engkau daripada jahat nafsu itu. Tidak kelepasanlah engkau daripada jahatnya perangai nafsu itu. Dan tak lepaslah engkau daripada masalah buruknya nafsu itu.
wala salamata, dan tidak dapat selamatlah engkau, tak selamat dalam mimmakayidin nafsi, daripada tipu-tipu daya nafsu. Jadi apabila engkau tak minta tolong dengan Allah, maka engkau tak akan lepas daripada nafsu yang jahat, yang buruknya perangai ni, dan tak selamat engkau daripada tipu daya nafsu, wa bawaikiha, dan daripada daripada kejahatan nafsu itu. Habis kat tu tengok. Ama tasma'u qawla Yusuf alaihi salam. Tengok. Adakah Hamzah istifham. Ama tasma'u, adakah tiada dengar engkau tak dengar ke seorang laki-laki yang beribadat pada Allah, ataupun ya talibal ibadah, ya talibal ikhlas, orang yang tutup ikhlas pada ibadat. Ama tasma', adakah engkau tidak mendengar qaula Yusuf alaihi salam, akan cakap dan perkataan Nabi Yusuf ketika Zulaikha saat itu nak berzina dengan dia. Zulaikha saat itu ketika Yusuf jadi hamba dia. Asal Yusuf saat itu kerana hulu bala bagi siapa dia? Bagi Aziz, Raja Aziz, yakni tok laki bagi Laikha. Dia kata kita ambil budak ni lah, kita perak tok le kota supaya ia boleh tolong kita masa depan. Kemudian apabila Yusuf duduk dalam kota jadi gundik bagi Raja Aziz, lepas tu duduk tolong kepada Laikha, lama-lama Laikha tu gila dengan gundik, gila dengan hamba ya Yusuf. Kemudian dia niat tak molek nak berzina dengan Yusuf. Maka ayat ni tu ramai tu ada cerita. Ayat ni tu cerita dah. Innan nafsa, juz 20 ni, juz 12. Juzuk 12 ni. Innan nafsa, sesungguh bahawasa nafsu, lamul ibtida, la ammaratun, sesungguh. Yori dua takkid. Tu hari dua takkid. Takkid pertama dengan haraf taukid inna. Yang kedua Allah Ta'ala wari dengan lam muzahlaqah ataupun lam ibtida. Innan nafsa, nak tahu Tuhan nak kuatnya, dan Tuhan saat ni tu nak mentakiknya, dan Tuhan nak memperkukuh kata nafsu ni jahat sungguh dia wi. Innan nafsa, sesungguh bahasa nafsu itu, la ammaratun, sesungguh mengajaklah ia nafsu. Salah takdirnya ai sahibaha, akan tuai dia, akan punya dia. Dia ajak tuai dia, punya dia ni bisu, dengan kejahatan. Nak royak kata nafsu ni satu perkara, satu binatang yang dibandingkan dia duk sangat-sangat duk mengajakkan tuai dia tu pergi kepada jahat, jatuh pada jahat. Sebab tu payah nah. Nafsu ni payah kita nak lepas dia, sebab dia duk lady kita. Payah duk ajak letak oleh mata. Lepas tu tentera dia siapa? Setan duk luar. Kamar dia mai kacuh dengan setan, dia pun kuat cakap, setan luar pun duk bisik pula dah. Duk ajak letak molek mata. Kamar dia nafsu asal yang Tuhan jadi lady kita, duk ajak kita pada kejahatan, kepada buruk kepada benda kemusnahan, benda binasa. Binasa illa ni istisna. Malaikat nafsu yang nak hajak tak leh kepada tuai dia, nak hajak tuai dia pergi pada kejahatan, kebinasaan tak leh. Illa ma rahima rabbi, malaikat barang, dan malaikat orang yang merahmatilah rabbi, oleh Tuhan aku. Malaikat barang ya Allah Ta'ala merahmatikan akan daku. Illa ma rahimah rabbi, malaikat barang yang merahmati dan kasihani kesebelah oleh Tuhanku. Kerana tika ni dekat-dekat nak berzina dah. Nah, Zulaikha saat ni tunduk kecek dengan Yusuf, pecahkan baju, seksi tak payah Yusuf. Maka Yusuf pun makhluk manusia, adalah keinginan tengok koretina. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan satu ayat, satu dalil tunjuk di atas kekuasaan Allah. Maka Yusuf berpaling lalu dah, takut. Sebab dia fok-fok Nabi ni maksum. Allah Ta'ala tak jatuh lah manusia. Ketika Yusuf saat ni berasa juga nak berzina dengan Laikha. Kemudian apabila nak berzina, Tuhan datangkan satu ayat tunjuk ke Yusuf. Yusuf pun apabila Allah Ta'ala tunjukkan satu ayat, maka Yusuf pun tak sih lalu dah. Kerana takut kepada Allah dan khauf daripada Allah. Apabila saat ni tu Allah Ta'ala tunjuk dalil kekuasaan Allah, Yusuf pun tak mahu. Tak mahu tu lari tubik daripada bilik. Maka Zulaikha pegang belakang Yusuf, pegang baju Yusuf, cari tah belakang.
Sebab tu Yusuf kata illa ma rahima rabbi, malaikat barang yang Tuhan merahmati akan aku. Kan? Yakni Tuhan tunjuk satu dalil, sebab itulah aku tak jadi berzina dengan Zulaikha. Orang Tuhan pera ya, Tuhan jaga. Orang jaga insya-Allah ya ada lah. Kau mana nak bodoh jatuh maksiat, tak boleh rasa takut Tuhan. Kadang-kadang sepawoli tu kata boleh ke aku nak berzina denganmu para puan, tapi aku minta semaya 2 rakaat. Aku minta semaya, tapi tak apa aku nak zina, tapi aku minta lu semaya 2 rakaat. Nah, mai semaya gapo ni, maya 2 rakaat. Lepas tu Tuhan tunjuk berasa dia tu duduk tinggi pada bombing tu sampai 230 serta. Rasa tinggi. Bawa bila rasa tinggi, dia tujung pintu natai. Tujung pintu jendela. Kenapa? Takut daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia tujung daripada pintu natai, pintu jendela, Tuhan kata, "Hei Jibril, mun turun bombing disambutkan waliullah tu." Sebab Tuhan pelerakan dia. Orang dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah Ta'ala. Habis kata fa idza wazabta ala hazil umuri salasah, maka apabila engkau mengekali, wazafani wazaban mana mengekali, fa idza wazabta, maka apabila mengekalilah oleh engkau ala hazihil umuri salasah, di atas ini 3 perkara. Musannif royak cara kita nak mengawali nafsu, cara kita nak win nafsu tu kita, yang pertama kita tahan, kita mempertahan segala keinginan dia, lepas tu kita tak sahwi makan dia. Yang kedua kita muak segala keberatan daripada ibadat pada Allah. Yang tiga, kita sentiasa berdoa dengan Allah dan merendah diri pada Allah. Siapa-siapa dia dok mengekali di atas ini 3 perkara, jawab iza. In qadat laka, nascaya turut dan pula mentunduklah bagi engkau. In qadat, nascaya turut dan mengikuti laka bagi engkau an nafsul jamuh, oleh nafsu yang tidak turut saat ni. Jadi apabila engkau saat ni duduk mengekali dengan syarat-syarat musannif royak 3 perkara ni, nasya nafsu yang karutnya perangai, yang huduhnya perangai, yang degilnya diri dia, maka dia akan turut akan dika apabila engkau mengekali dan engkau duk muwazabah di atas ini syarat yang 3. Biiznillahi azza wa jalla, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fahina izin, maka sabit pada ketika itu. Mana ketika ana? Dalam ai hina istanqadu lakan nafsu, pada ketika dan masa mengikuti bagi angkat oleh nafsu. Dah tubadiru, bersegera engkau, cepatlah oleh engkau, ila an tamlikaha, kepada bahasa engkau milik dan engkau reta akan dia, akan hazin nafsah, watul jimaha, dan engkau buhlah talikan akan dia, akan nafsu, wa ta'mana, dan pula engkau terdapat keamanan dan selamat, min syarriha, daripada kejahatan hazin nafsu. Jadi apabila engkau tengok dia turut dah engkau retas dia selalu, engkau milik dia selalu, dan engkau cepat-cepat buh talikan kepadanya, dan pula engkau akan selamat dan sejahtera daripada kejahatannya. Sekat tu dulu, fa in qulta fabayyin lana, sekat tu nah. Kami dia kata wallahu a'lam. Buka ni pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni dah. Tilka ayatul kitab, bermula dimakan itu hazil ayah. Buhai katanya surah Ibrahim ialah kata setengah ulama mufassirun, yakni 35 atau 43 ayat, ataupun 44 ayat, ataupun 45 ayat, ataupun 46 ayat. Kemudian katanya di dalam Quran surah tu apa? Ya dah. Tak silap. Surah Ibrahim ni. Kata setengahnya dah salah kau 51 ayat, ataupun 52 ayat, ataupun 54 ayat. Kemudian Tuhan kata bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra. Lepas tu saya kata laginya Allahu a'lamu bimuradihi bizalika hadzal Qur'an. Tu kalau syarah, bermula ini Quran, kitabun anzalnahu ilaik, ialah sebuah kitab, sebuah catatan daripada Allah, sebuah tulisan daripada Allah. Mana?
anzalnahu, yang membawa turun oleh kami akan dia, akan kitab, ilaika, kepada engkau ya Muhammad. Kenapa kami buat turun pada engkau? Litukhrijan nasa minadh-dhulumat, supaya engkau boleh buat tubik, buat keluar manusia daripada segala kegelapan kufur, ilan nuri, gi kepada jalan iman, gi pada cahaya. Ini cahaya tu muradnya iman. Engkau boleh buat keluar manusia daripada kesesatan, daripada kegelapan, daripada zulmah kekufuran, gi kepada cahaya, yakni iman. Dengan mana? Kata engkau boleh mau keluar tu takluk pada litukhrija. Biizni rabbihim, takluk pada litukhrija. Biizni rabbihim, ai biizni amri rabbihim, dengan izin bagi perintah bagi Tuhan mereka itu, Tuhan bagi annas. Wa yubdalu min, dan dibadakan min. Min mana? Minadh-dhulumat. Badal min tu. Min tu dibadah ilan nur. Mana? Dibadah ilan nur tu pada min. Kata dikeluarkan, diwaktu baikkan engkau manusia daripada kegelapan. Pasal Allah tahu manusia ni duduk lagi gelap. Lepas tu boleh angkat heret daripada gelapan tu dah. Heret bagi tempat cerah. Supaya kita mula tu duduk lepak gelap. Tahu nak pergi mana? Gelap cik. Dah. Lepas tu ada satu orang mari heret kita, mari tok kita. Baru tempat cerah weh. Mula tu duduk jadi apa? Jadi tak tahu nak gena. Gelap, gelemat, lagi pula sesat, lagi pula orang panggil kelai kabut. Lepas tu tak tahu nak pergi ke mana. Supaya fuak ning lah. Fok-fok hak tika pi mapuh duk dalam gua di Mekah dah. Mati banyak kan musim haji. Hak ni nak masuk, hak ni nak tubik dia jadi tindih-tindih je. Siapa beratus-ratus mati. Sebab dalam tu api mapuh, dah pi mapuh oksigen tak ada, kipas angin tak ada. Lepas tu api pun mapuh gelap, tahu nak gimana. Apabila tahu gimana, fok poleh-poleh fok tahang tu mari dengan kereta mari gapo, mari heret setengah-setengah duk dalam gelap pe dah. Buat tubik tempat cerah, baru selamat mereka. Kalau duduk dalam tu, tak selamat. Supaya juga orang yang tak selamat duduk dalam kegelapan kufur. Seperti orang kafir duduk kegelapan kufur dengan semua berhala. Kegelapan kufur duduk semua pi masalah. Maka apabila ada orang tarik mereka tubik pada kegelapan, yakni Nabi SAW tarik mereka daripada gelapkan zulmah, bagi kekufuran duduk sembuhkan berhala. Engkau tu saat ni tu boleh tarik mereka, boleh heret mereka, meluar mereka daripada kegelapan kufur dan semua berhala, heret mari pada cahaya-cahaya iman. Tapi dengan izin Allah Ta'ala lah. Sebab dia terbadankan akan min dengan ilah. Ilah tu salah tu gawa diwak keluarkan daripada az-zulumat. Gimana gantinya? Ilan nur. Tu badan min. Lepas tu kata anak lagi, ila siratin, dibadan min ilan nur tu. Dah. Gimana saat ni tu? Litukhrijan nas minadh-dhulumat ilan nur. Kama dia bada pada ilan nur, wa yubdalu min ilan nur tu. Dibadan ke gini-gini. Dibadan ke min ilan nur tu, dibadan ke apa? Wagi kepada ilan nur, ila siratil aziz. Jadi ila siratil aziz tu badan pada ilan nur tu. Baik dah. Dibadankan min ilan nur tu, dibadan ke apa? Ila siratil aziz. Gi kepada jalan bagi Tuhan yang benang ia, yang amat mulia ia. Ini ya, supaya Tuhan tafsir Quran dengan Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Hei Allah, minta mu tunjuklah akan kami ni as-siratal mustaqim, jalan betul, yakni agama betul. Kamu dia jalan yang betul, agama betul ni apa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kamu dia siratal ladzina an'amta alaihim, badan pada kata as-siratal mustaqim. Orang panggil tafsir ayat dengan ayat. Supaya sini ilan nur, apa ilan nur? Ila siratil aziz. Badan. Kepada jalan bagi Tuhan. Apa sirat? Tariqil aziz. Kepada jalan Tuhan yang amat mulia. Apa mana amat mulia? Al-Ghalib, itu tafsir Al-Aziz. Tak malai. Apa mana Al-Aziz? Tafsir Al-Ghalibi, yang amat benang ia Allah, Tuhan yang benar. Paling sepuluh ayat saja dah. Wallahu ghalibun ala amri. Okay? Tuhan ni satu orang yang benarlah ia di atas suruhan dia, di atas titah dia. Tuhan nak kok mana? Ya jadi kok tu. Sebab tu Tuhan benar. Tak ada siapa dia benar tu. Tuhan kata angin menggitar rumah pita tu.
menggetarkan masalah hotel tu, menggetar rumah demo tu. Siapa dia boleh sekat? Tak ada siapa dia boleh sekat. Sebab tu Tuhan benih di atas suruh dia. Tuhan benih di atas cita dia. Tuhan benih di atas kehendak dia. Tak ada siapa dia boleh sekat. Deh. Lagi pula Al-Hamidi. Sifat pada ada al-gawa ila siratil aziz. Tuhan yang amat benih. Lagi pula Al-Hamidi, yang dipuji akan dia. Sebab dia tafsir Al-Mahmudi, yang dipuji akan dia. Orang panggil Al-Hamid, Al-Fa'il bimaknal maf'ul. Yang dipujikan akan dia. Makna Tuhan yang dipujikan akan dia. Kemudian Tuhan yang dipuji siapa dia? Al-Aziz. Badah. Siapa dia saat ni minta dengan sebab Quran engkau boleh keluarkan manusia daripada kegelapan, zulmah bagi kekufuran, pergi kepada cahaya. Apa pada cahaya? Kepada jalan bagi Tuhan yang amat benih dan yang dipuji akan dia. Siapa dia ni? Al-Aziz. Badah. Allahi. Badah. Ataupun kita pakai sini tu saya pakai badah, tak pun ba Iraq lah, tapi sini nak baca turut ning. Tapi nak atas cara Iraq nak baca nak baca Allahu boleh. Huwa iya Allah, iya Al-Aziz tu Allahu. Nak baca Allahu pun boleh, nak baca Allah pun boleh. Tapi sini qiraah muttabaah nak baca gini ni. Kalau kita baca le Quran, baca le semaya nak baca baik ni. Nak baca mana? Al-Aziz ila siratil azizil hamidillahu. Tak boleh. Kalau nak baca jelai Quran, nak baca ketika jadi terimih, nak baca baik ni, orang panggil al-qiraatul mutaba'ah. Tapi cara Arab nak baca Allahu pun boleh, nak baca Allah pun boleh, nak baca Allahi pun boleh. Seperti ni ya. Misal apa ni? Tengok weh, jangan dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah mutaba'ah dalam semaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun tu baik bawah lah kau. Nun baik bawah orang panggil qiraah mutaba'ah dalam semaya. Sah dengan qiraah mutaba'ah qiraat 7. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi cara i'rab ulama nahwu kata nak boleh nak baca 3. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Boleh 9 wajah semua situ. Wajah-wajah i'rab pada Bismillahirrahmanirrahim boleh 9 wajah. Nak nak Bismillahirrahmanirrahim. Mi. Baca boleh bola belaka. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Boleh 9 wajah. Cara baca. Supaya sini nak baca Allahi, hak ni qiraat mutaba'ah. Nak baca Allahu orang panggil gawat. Orang panggil ketika ni orang panggil kotak daripada sifat je nak. Huwa iya Al-Aziz Allah. Ya tengok ni. Allahi ni lafaz jalalah ni bil jarri. Tengok dibaca tu. Halan kaunihi, hal kada lafaz Allah ni bil jarri. Baca dengan baris bawah tu. Baca Allahi. Gana boleh baca Allahi? Badalun huwa iya lafaz Allah ni badalun, yakni jadi badal. Salah tak? Badalun aimil lafzil aziz. Wah itu. I'rab ia tu jadi badal pada lafaz aziz. Au atfu bayanin, ataupun i'rab dia jadi atas bayar. Atas bayar dia panggil atas nak menyata. Al-Aziz, apa Al-Aziz? Allahi. Allah dia panggil atas nak menerang, nak menyata Al-Aziz. Siapa dia? Jalan yang betul, jalan Tuhan ataupun jalan bagi seorang yang benih. Siapa dia ni? Al-Aziz. Allahi. Nak menyata. Tuhan lah. Jalan yang betul dan jalan orang yang benih, jalan yang orang yang mengatasi ialah siapa dia? Allah. Nak menyatakan Al-Aziz. Dia panggil atas bayar. Wa ma ba'dahu, dan barang selepas daripadanya sifatun. Barang selepas padanya. Selepas pada mana? Barang selepas daripadanya, daripada allazi, daripada ni. Wa ma ba'dahu, dan barang selepasnya, selepas daripada lafzil jalalah, lepas pada lafaz jalalah tu. Jawab dia sifatun, ialah sifat bagi lafaz jalalah. Mana? Allazi lahu. Allah mana? Sifat bagi Allah. Wa ma, dan barang dah lafaz sabata ba'dahu, tanah molek yang sabitlah ia ma
ba'dahu kemudiannya kemudian pada Allah ataupun kemudian pada lafzil jalalah sifatun ialah i'rab sifat pada Allah. Allah mana? Allazi lahu yang sabit baginya bagi Allah. Gawa dia ma fis samawati wa ma fil ard. Tu sifat pada Allah tu. Mubtadaun warraf'u dan bermula rafa'. Kalau kita baca rafa'. Mubtadaun ialah i'rab jadi mubtada. Khabaruhu khabarnya khabar bagi Allah allazina. Boleh banyak aja tengok molek. Perhati ni. Kalau kita baca Allahi i'rab jadi bada pada al-aziz. Ataupun kita baca Allahi lafzi jalalah i'rab jadi atas bayar pada al-azizi. Ataupun kita kata Allah itu kita kata baris selepas daripada dia saat ni tu kita kata jadi sifat. Sifat mana? Baris selepas pada lafzul jalalah ialah allazina. Jadi Allah mana? Allazi. Jadi sifat pada Allah. Ataupun kita i'rabnya Allah tu jadi mubtada. Baca mana? Tengok. Ila tariqil azizil hamid. Allahu. Baca itu. Bermula Allah. Faham mana khabar dia? Allazi. Allazi jadi khabar. Tengok. Boleh nak i'rab sifat, boleh nak i'rab jadi khabar. Tengok. Allah mana? Allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang sabitlah baginya bagi allazi bagi Allah ni. Gabar dia? Ma barang. Barang mana? Sabata wastaqara yang sabit dan ada ia fis samawati di dalam 7 tala langit wa ma fil ardi dan barang 7 tala bumi. Barang sabit bagi Tuhan ni barang 7 lapis langit tu. 7 lapis langit, langit pertama, langit 2, langit 3, langit bawah langit pertama ni bintang bulan semua ni ataupun matahari langit pertama kata setengahnya dah. Semua tu orang panggil barang sabit gitu Tuhan belaka, milik Tuhan belaka tu. Lepas tu barang duduk atas bumi, bawah bumi semua ni milik bagi Tuhan. Tu dia kata allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa dia? Mulkan. Kerajaan tu orang panggil bagi Tuhan. Ni, kerajaan yang ada di atas langit semua. Lapis pertama, lapis 2, lapis 3 macam mana? Mulkan. Kerajaan bagi Allah. Nisbah kerajaan itu bagi Tuhan. Wa khalqan. Dan pula ada di atas 7 lapis langit. Lagi pula di bawah lapis bumi ni. Di atas 7 petala langit, 7 petala bumi. Itu kerajaan bagi Tuhan. Wa khalqan dan makhluk bagi Tuhan. Apa makhluk kita? Yakni segala kejadian bagi Allah. Wa abidan dan segala hamba-hamba bagi Allah. Jadi kalah. Jadi masalahnya kita katanya dah. Tengok tak sini. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala syarah ayatnya. Tengok molek. Tuhan kata hazal Quran, ini Quran kitabun anzalnahu ilaih. Kami waktu turun akan dia akan kita akan Quran ni. Tengok budak-budak ni perhati tak kalah lu. Turun akan dia akan kita ni ilaika kepada engkau ya Muhammad. Kami waktu upaya apa? Hikmat gapo kami waktu Quran supaya engkau boleh tarik orang yang jatuh dalam parit, jatuh dalam kegelapan, bagi kekufuran, engkau boleh tarik dengan sebab berkat Quran, mukjizat Quran, boleh heret mereka jatuh dalam kekufuran dan kegelapan, gi kepada cahaya Allah, gi kepada iman pada Allah, gi kepada jalan bagi Tuhan yang amat benih. Apa nak? Hazal Quran bermula ini Quran. Perhati. Kitabun. Ni pok dengan jenahung ni. Kalau tak jenahung nak baca tak boleh. Hazal Quran bermula ini Quran. Kitabun ialah kitab. Satu catatan Tuhan, satu tulisan Tuhan, satu orang panggil kitab Allah, catatan Allah. Auhainahu, telah mewahyu oleh kami Allah. Kami wahyu kepada engkau, kami beritahu pada engkau dengan jalan orang lain tak tahu Muhammad. Akan Alkitab ataupun hazal Quran ilaika pada engkau ya Muhammad. Kerana apa hikmat gapo kami wahyu? Kami wahyu pada engkau Quran ni kerana apa? Hikmat kat mana? Litukhrija. Hikmatnya supaya engkau mengeluarkan litukhrija. Baca molek lam ta'lil ni. Baca lah kita ngaji dah nahung. Guna boleh? Litukhrija. Orang panggil an tukhrija. Orang panggil an gawa. Ketika ni tukhrija nasab dengan an mudmarah yang jatuh selepas pada lam ta'lil. Kita ngaji lakar dah ni. Litukhrija bihi supaya engkau mengkeluar
bihi ay bil Quran, mengkeluar al-basyara yang ditafsir pada an-nas, litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, supaya engkau mengkeluar dengan sebab berkat Quran, mukjizat Quran ini, akan al-basyara, akan manusia semua ni, minadh-dhalali, daripada kesesatan, wal ghayyi, lagi pula daripada kebinasaan. Ghayyi asalnya penudung. Daripada kesesatan, daripada masalah keburukan, daripada binasa, engkau boleh buat keluar manusia daripada kesesatan dan kejahilan ilal huda wan nur, gi kepada jalan pertunjukan dan pula jalan yang cerah jilah. Mana jalan yang cerah lagi pula jilah, yakni al-iman kepada Allah. Ni orang panggil jalan jilah. Jadi di atas dunia ni ada jalan cahaya, ada jalan baik, ada jalan cahaya, jalan baik, jalan beriman pada Allah. Ni orang panggil jalan yang jilah, jalan yang cerah. Adapun jalan belah ni orang panggil jalan az-zulumat, jalan kufur dengan Allah, ni gelap. Paham pilih nak gilik ni ke nak gilik ni. Kalau menggilik kanan cerah, suk siapa suk mata mana. Kalau lek ni gelap suk mata mana. Mu pilih diri. Tapi dengan Quran ni dapat boleh pilih, boleh angkat heret manusia hok duk dalam kegelapan, dalam kejahilan, gi kepada pertunjukan dan pada cahaya. Tapi angka boleh heret pun, angka boleh keluar mereka daripada kejahilan, kesesatan, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka itu bagi al-bashar. Dengan Tuhan bashar ni, Tuhan izin pada engkau dengan sebab mukjizat Quran, berkat Quran. Engkau saat ni boleh tarik mereka daripada jahat kepada baik, daripada gelap kepada cerah, daripada jatuh dan binasa kepada jalan yang selamat. Kan? Wa taufiqihi iyyahum ilal Islam. Dan dengan sebab taufik Allah. Apa taufik? Yakni Tuhan buka hati dia. Berasa nak beriman. Dulu karuk untuk sirah karuk. Dulu jahat untuk sirah jahat. Tuhan taufik akan mereka, akan al-bashar ilal Islam. Gi pada Islam. Islam ni apa dia? Allazi huwa tariqullah. Islam ialah jalan Allah. Jalan Tuhan Islam ni. Bukan jalan orang lain. Jalan Allah. Al-Ghalibi. Allah mana? Yang benang ia. Al-Mahmudi, yang dipuji akan Allah fi kulli hal, pada tiap-tiap kalakuan. Tuhan ni satu orang yang benar, satu orang yang dipuji seluruh daripada kalakuan-kalakuan Allah. Lagi pula Allah nak allazi lahu ma fis samawati wa fil ard, Allah Taala bagi dia tu barang di dalam 7 tala langit milik dia, wal ardi, dan barang 7 tala bumi, khalqan nisbah kejadian, wa mulkan nisbah kerajaan, wa tasarrufan nisbah kegunaan. Semua ni Tuhan sore boleh guna langit, bumi, apa semua ni. Angin, angin mungkin hatai rumah demo tu, angin ke gawat dia, ribut mungkin gawat gatai kan tuk tu, gatai tuk tu. Ai, menggelarkan masalah kapung tu. Ini duduk dalam tasarruf Allah. Tuhan nak tasarruf mana? Tuhan tasarruf. Tengok supaya kita Nabi Musa. Nabi Musa apabila korong deraka ke dia. Korong saat ni tercela dia. Korong saat ni buat fitnah, kata berzina satu para puan. Musa tak biasa berdoa ngata. Musa sakit tangan tinggi. Ya Allah, hari ni ku tak biasa yak budak siapa kecil. Semacam korong tuduh aku berzina dengan para puan. Ku tak biasa ya Allah. Aku minta pada engkau di hari ni ya Allah. Direct dengan Tuhan. Tuhan kata, "Hai Musa, mu nak gapo hari ni? Aku serah 7 tala langit, tala bangkui kepadamu. Angin mu boleh kontrol. Angin ribut gapo mu kontrol. Mu nak gapo? Tanah." Musa tanya, "Ya Allah, aku nak minta hari ni, minta wi bumi telai korang." Sebab tu Tuhan wi kekuasaan tasarruf ni wi pada Musa. Musa kata, "Ya Allah, minta bumi telai korang." Bumi pun ngekoh guk. Sebab dia dalam tasarruf Allah. Faham? Semua benda ni dalam tasarruf Allah. Kama dianya fahuwa Allah ni allazi yajibu an takunal ibadatu lahu. Allah ni wajib bersada ibadat baginya, bagi Allah wahdah. Wasaufa yusiful jahidin, lagi akan menipu orang-orang yang ingkar Allah ni yaumal qiyamah, pada hari kiamat, halakun, kebinasaan, wa azabun syadid. Tengok Iraq ni, kita je tafsir penting di Iraq ni, penting ni Iraq bagi qaulihi ta'ala. Iraqnya ila tariqil aziz huwa badalun min qauli ilan nur. Gapo ilan nur? Litukhrija litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Apa ilan nur? Ilal aziz, ila tariqil aziz, gi kepada jalan yang gawah Tuhan yang amat-amat benar. Kama di Allahi ni, Allahi mana? Ila tariqil azizil hamidillahi. Baca aja.
ila tariqil azizil hamidillahi. Kan boleh baca lafzul jalalah bagi bawah. Wa fihi i'rabatun. Sabit pada lafaz jalalah lafaz Allah ni. Beberapa i'rab, beberapa perubahan yang di'irabkan oleh ulama. Yang pertama lafaz jalalah baca bil jarri. Baca lafaz jalalah lafaz Allah dengan baris bawah. Nah, Allahi huwa badalun min qawli al-aziz. Minta menghakni tu litukhrijan nasi minadh-dhulumati ila nur. Apa ila nur? Ila tariqil aziz. Gi kepada jalan orang yang amat benar. Siapa dia yang amat benar ni? Allah. Nak menyata badak. Allah. Jalan Allah. Ataupun kita erat jadi badak. Ataupun lafaz jalalah ni atas bayar. Siapa dia? Al-aziz. Ialah Allah. Atas untuk menerai dan menyata Al-aziz. Siapa dia? Al-aziz. Yang benar Allah. Ataupun kita erat lafzul jalalah baca mana? Allahu. Bermula Allah itu. Siapa dia? Allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ialah Tuhan yang sabit bagi dia dan barang 7 tala langit, barang 7 tala bumi. Mulkan, nisbah kerajaan, wa khalqan, nisbah kejadian, wa abidan, dan nisbah hamba-hamba tu bagi Tuhan lah kau. Tu kan mereka kata wallahu alam. Nak buka ni sikit. Dah ada sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Buka ni sikit dah. Wa fil majmu'i, dan sabit pada majmu'. Yani kitab majmu'. Nah, wa fil majmu' ay wa fi kitabil majmu'i. Sabit dari kitab majmu' bagi siapa? Bagi Al-Imamin Nawawi. Wa itu. Wa fil majmu'i, dan sabit di dalam kitab majmu'. Yani ay lil Imamin Nawawi. Bagi Imam Nawawi. Gapo dia kitab majmu'? Yani syarah muhazzab. Wah itu. Majmu' ni muradnya syarhul muhazzabi lil Imamin Nawawi. Dulu 23 jilid. Lah ni majmu' bagi Imam Nawawi ditahqiqkan oleh ulama ni orang. Ditahqiq baru ni iaitu baik kepada 30 jilid lebih. Dulu masa duk Syam di mula-mula saat ni tu majmu' ni qadar 23 21 lebih kurang. Lah ni ditahqiqkan oleh ulama baru pula tu baik sampai 30 lebih. Sabit pada majmu' anna qada ayyaumish syakki. Bahawasa qada hari syak. Hari ni puasa tak puasa, Isyak ni raya ke tak raya? Ada syak gitu. Pas malam ni kita pun tak ada niat sebab Isyak ni raya apa? Raya apa? Tiba-tiba malam ni kita pun tak niat duk kata Isyak ni orang waktu pak dah, malam dah waktu pak dah kata raya Isyak. Pas malam ni terlupa niat. Pada hari syak tu raya tak raya. Lepas tu kita terlupa tak ada niat lah semalam. Qada yaumish syak alal fauri, wajib qada tu. Qada alal fauri, di atas segera. Makna kata wajib qada tika ni kena segera. Kenapa boleh kata segera? Li wujubi imsakihi, kerana wajib dan pasti oleh menahan akan dia akan puasa. Kerana hari syak ni apabila nyata kata tak raya, maka hari ni kalau kita tak misalnya nah, malam ni ini misalnya kita tak Isyak ni puasa tak puasa, tapi orang pakai waktu pak lah kau dah pakai dok bode bombay raya dah puasa. Malam ni kita saat ni tak ada niat lah dok kata raya Isyak, muka dia mau ke waktu pak lah kau. Kamu dia pergi nyata pagi Isyak ataupun 6 tengah malam tu dah dikatakan puasa lagi sebab tak raya. Nampak nak boleh atau tak raya, pas dia tak ada niat, maka ia tinggalkan berpuasa pada hari syak. Gi nyata kata berpuasa tak habis lagi, Ramadan tak habis lagi, maka lepas pada puasa habis dah raya siap, maka wajib ia qada puasa. Hak yang dia tinggal hari syak tu wajib segera. Wa nadhara fihi, dan menilik padanya pada qada yaumish syakki, memandang menilik padanya pada qada yaumish syakki, pada mengqada hari syak ni jam'un, oleh satu jemaah, satu kumpulan. Yani jam'un ay minal ulama, daripada ulama, ataupun minal fuqaha, daripada fuq-fuq ilmu fiqh gitu. Wa nazara fihi, dan telah memandang padanya pada qada yaumish syakki jam'un ay jam'un minal fuqaha, yakni satu kumpulan daripada ulama fiqh dana, bi anna tarikan niyyati, dengan bahasa sesungguh tinggalkan niat pada waktu malam gitu. Bi anna tarikan niyyah, yakni tinggalkan niat menjatuh pada waktu malam ni, yalzamuhul imsaku,
melazim akan dia akan seorang al-imsakum, oleh menahankan diri daripada puasa. Maknanya nak makan tak boleh lah tengah hari tu. Ya tinggal malam, misalnya kita tu malam ni. Ya ni kita tinggal niat. Tinggal niat. Aku terlupa niat. Khabar-khabar rebel subuh dah. Ya tinggal niat. Lepas tu, makna apabila dia tak niat, makna dia nak puasa tak boleh. Makna kata puasa pun dia panggil tak sah puasa. Sebab dia tak ada niat jatuh pada waktu malam. Dia nyata-nyata, aku tak ada niat. Orang rebel subuh dah. Kama dia yang menahan daripada makan, daripada minum, hak ni orang panggil disunatkan akan dia. Misalnya kita lupa niat semalam. Lepas tu kita tak ada puasa lah sebab lupa niat. Maka tadi kita wajib kita kena menahan tak? Wajib pula kita kena tahan. Jangan makan, jangan minum. Jawab kata, wajib kita saat ni kena menahan diri. Makna tu kita nak pergi bangkai, buka, dia mau tengok. Kawan kan dia mau tak tahu sawih. Kawan lupa niat. Tak boleh kita nak pergi makan dak pe orang, nak pergi minum dak pe orang Islam sama kita. Kita nak pergi makan buat jadi pimpan. Ataupun nyata makan nyata-nyata dak pe orang. Tak boleh. Ini haramun. Haramun. Kerana tak ada ra'in kepada sama-sama Islam. Wajib kita kena menahan diri. Walaupun kita tak puasa sebab lupa niat. Tapi wajib kita menahan pada makan minum. Tak pe orang. Nah, tapi kalau kita makan nusuk-nusuk, hak tu tak apa. Jangan duk berzohir. Walaupun kita tak puasa sebab lupa niat. Tapi kita makan senyap, nusuk, lemah selapar. Tak ada pergi berzohir. Kata makan tak pe minum pe gadap. Yalzamu ilmsak ma'anna qada'ahu, serta bosa mengqada akan dia akan as-saumi. Saumi saat ni yang allazi tarakan niyah, yang dia tinggalkan akan niat saat ni tu. Ala tarakhi, di atas jalan berlamat-lamat teh. Mana kata tak ada wajib qada sekaligus dak lah. Lepas pada puasa, lepas pada raya, tak ada wajib dia qada. Orang terlupa niat pada waktu malam, maka tak wajib dia saat ni tu kena qada dengan secara segera. Maka yang masa sini kata setengah jemaah ulama, bagi orang yang lupa lupa niat, ataupun bagi orang yang kata tak puasa sebab syak isyak puasa ke tak puasa, maka tak atas perkataan ulama ni tak ada wajib qada dengan segera dak. Tapi kata setengah dah dalam perkataan bagi Majmu' Imam Nawawi, dia kata apabila tinggal puasa hari syak, hak tu wajib qada di atas fauri. Wa yajibu imsakun, dan wajib menahankan diri. Wajib menahan an muftirin, daripada perkara yang membatalkan puasa. Muftirin jadi perkara membatal. Tulis molek. Wa yajibu imsak, dan wajib menahan an muftirin, daripada perkara yang membatal. Fihi ay fi Ramadan faqat. Wajib ia kena tahan akan perkara yang membatal puasa pada Ramadan saja, tidak aiduna ghairi, tidak yang lainnya lain daripada Ramadan. Wajib seorang menahan diri. Walaupun dia puasa, walaupun dia tak puasa, maka wajib dia kena menahan diri. Bagi orang puasa cerak dah menahan diri, tapi bagi orang ni terlupa niat, ataupun dia saat ni tu hari syak, dia tak ada puasa, maka bagi orang ni pun wajib dia kena menahan diri. Jangan duk makan buka dak pe orang. Adapun puasa sunat senang Khamis, dia mau puasa ramai puasa senang Khamis kawasan kita. Ataupun puasa ni, hak ni tak ada wajib kena menahan. Walaupun dia mau puasa ni tapi kita tak puasa, tak ada wajib menahan. Boleh buka nak makan dak pe orang. Tapi puasa Ramadan, walaupun kita tak puasa, kita lupa niat malam, tapi kita nak pergi makan buka dak pe orang, nak berzohir dak pe, hak ni tak boleh. Tidak lain daripada Ramadan. Ramadan tak boleh. Duna nahwi nazarin wa qada. Nah, bukan daripada seumpama puasa nazar, puasa qada, hak tu tak ada apa. In aftara bi ghairi uzrin, sekat tu panjang dah. Qada tu dulu. Kamar dia kata wallahu a'lam.